Tangan gaib cuba halang RUU lompat parti di Parlimen. Kenapa Pakatan Harapan tak turunkan gaji CEO Sapura semasa memerintah? Tiba-tiba, pejuang buka rundingan kerjasama dengan Bersatu. Polis dakwa PAS gunakan nama Taliban untuk tingkatkan imej parti. Rafizi dan Saifuddin bakal musnahkan PKR. UMNO parti yang paling terkesan dan menjadi mangsa lompat parti apabila terdapat ahli parlimennya beralih arah sokongan selepas Barisan Nasional tewas pada PRU14, kata Presidennya Ahmad Zaid Habidi. Tegasnya rakyat akan kecewa sekiranya berlaku kelewatan dalam membentangkan rang undang-undang anti lompat parti pada sidang khas Dewan Rakyat Isnin 11 April 2022. Dilaporkan dalam media bahawa kerajaan tidak akan meneruskan rancangan untuk membentang dan meluluskan RUU pindaan perlembagaan yang bertujuan untuk menghalang ahli parlimen daripada lompat parti. Dengan kata lain, perundangan anti lompat akan mengambil masa yang panjang berdepan risiko ditangguh untuk sekian kali. Kelewatan ini seolah-olah tiada keseriusan dan ketegasan, malah kurang keazaman politik untuk digubal, bahas dan diluluskan. Adakah terdapat gunting dalam lipatan di sebalik kelewatan ini? Soalnya pada hantaran di Facebook. Kini sudah tiba masanya UMNO dalam kerajaan lebih tegas menangani isu ini sebelum menambahkan lagi kemarahan yang mahu undang-undang lompat parti disegerakan, kata pengerusi Barisan Nasional itu lagi. Menurut Zahid, rakyat Malaysia sudah lama menanti kewujudan undang-undang dilaksanakan segera kerana mandat rakyat memilih pemimpin ketika pilihan raya hilang apabila berlaku lompat parti. Ini adalah tamparan hebat kepada Pakatan Harapan yang menandatangani perjanjian dengan kerajaan kerana mereka tidak mampu menghadapi pilihan raya umum akan datang sekiranya parlimen dibubarkan, tegas Zahid. UMNO tampil penyokong kuat undang-undang anti lompat yang dijanjikan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk digubal berdasarkan salah satu isi MOU bersama Pakatan Harapan yang ditandatangani September lalu. Sejak 2018, kedua-dua UMNO dan Pakatan Harapan telah menjadi mangsa ahli parlimennya berpaling tada, masing-masing kehilangan 16 dan 22 ahli parlimen. Pada mulanya Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang telah mengusahakan rang undang-undang itu selama berbulan-bulan berjanji untuk membentangkan undang-undang baru itu pada 21 Mac ketika Dewan Rakyat sedang bersidang. Bagaimanapun, Kabinet menangguhkan pembentangan rang undang-undang itu ke sidang khas Dewan Rakyat pada 11 April. Kabinet memutuskan untuk menukar rang undang-undang itu sama sekali. Isham Jalil menemplak bakal calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dan bakal calon naib Presiden Nik Nazmi Nik Ahmad yang mengungkit isu gaji Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sapura Energy. Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor itu berkata ketika Pakatan Harapan memerintah Malaysia dari Mei 2018 hingga Februari 2020, kedua mereka diam membisu pasal isu gaji berkenaan. Baru sekarang mereka ungkit dan saya percaya mereka tidak faham apa yang mereka cakap. Pemikiran mereka sangat cetek. Mereka hanya lihat pembayaran gaji CEO ini dari permukaan sahaja. Kalau dah tahu gaji CEO ini tinggi sangat, kenapa apabila Pakatan Harapan ambil alih 44% equity dalam syarikat itu, mereka tidak kurangkan gaji CEO berkenaan? Kenapa Nik Nazmi dan Rafizi tak ada suara ketika itu? Apa motif kamu? Tengok maklumat atau dokumen mengenai gaji CEO sepintas lalu. Lepas itu, mau tunjuk hebat, katanya dalam wacana minda, debat atau rembat. Menurut Isham, Sapura Energy sebelum 2019 adalah syarikat sendirian berhad, bukan syarikat berkaitan kerajaan atau JLC, walaupun kumpulan wang simpanan pekerja dan permodalan nasional berhad mempunyai saham. Kata beliau, dengan itu, jumlah gaji CEO bergantung kepada keputusan lembaga pengarah atau pemegang saham terbanyak. Katanya bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sudah menjawab perkara itu, tetapi Nik Nazmi dan Rafizi sengaja memberi alasan lain. Konon kerajaan mempunyai saham besar dalam Sapura Energy. Betullah KWSP ada saham, tapi hanya 11%. Begitu juga PNB ada 12%. Keduanya tidak ada suara untuk menentukan dasar dan polisi syarikat, termasuk pembayaran gaji. Apa yang mereka nampak? Gaji CEO dibayar dari zaman Najib tahun 2009 hingga 2021 berjumlah lebih 1 bilion ringgit. Apabila saya tengok semula perkara ini, saya dapat simpulkan apa yang dimainkan oleh kedua mereka ini jelas memperlihatkan pemikiran mereka yang cetek dan cuba mencari populariti dengan cara lama, ujarnya. Namun katanya, Rafizi dan Nik Nazmi perlu tampil dengan alasan lapuk untuk mendapatkan sokongan dalam pertandingan merebut jawatan timbalan dan naib Presiden PKR tidak lama lagi.
Pejuang masih terbuka untuk berunding dengan mana-mana parti politik mengenai kerjasama untuk pilihan raya umum ke-15 termasuk dengan pesaingnya Bersatu. Demikian menurut Timbalan Presiden Pejuang Marzuki Yahya ketika dihubungi selepas Bersatu mengumumkan ia memberi mandat kepada Presiden Parti Muhyiddin Yassin untuk meneroka kerjasama dengan parti politik di luar Perikatan Nasional demi menjaga kepentingan dan kedudukan orang Melayu serta untuk kebaikan negara yang lebih bersih daripada rasuah dan salah guna kuasa yang kini telah mengakibatkan ekonomi dan tekanan yang berat kepada rakyat. Demi itu, Pejuang akan sentiasa terbuka untuk perbincangan dengan sesiapa sahaja. Dengan sesiapa sahaja, katanya kepada Portal Malaysia Kini dalam pesanan teks. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan mengumumkan Majlis Tertinggi Parti telah memberikan mandat penuh kepada Biro Politik Bersatu yang dipengerusikan Muhyiddin untuk membincangkan strategi PRU15 dengan parti lain di negara ini. Pengumuman itu dibuat di tengah-tengah spekulasi bahawa Muhyiddin sedang giat mencari sokongan daripada parti-parti di luar gabungan Perikatan Nasional untuk cubaan menjadi Perdana Menteri semula. Kenyataan Marzuki bahawa pintu Pejuang masih terbuka untuk perbincangan dengan Bersatu adalah berbeza dengan pendirian pengerusinya Dr. Mahathir Mohamad yang dilihat menentang idea itu. Bagaimanapun, ketika ditanya mengenai perkara itu, Marzuki menafikan kenyataannya bercanggah dengan Mahathir. Jelasnya pengerusi Pejuang itu sebelum ini menyatakan parti mereka boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja demi kepentingan orang Melayu. Mahathir pada 1 April mendedahkan bahawa Muhyiddin telah datang menemuinya dan mendakwa bahawa Muhyiddin memohon sokongannya untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Pengasas Pejuang itu berkata ketika itu bahawa parti mereka tidak membuat sebarang keputusan mengenai perkara itu tetapi memberi gambaran bahawa dia menentangnya. Mahathir juga menyifatkan Muhyiddin sebagai tikam belakang kerana menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada 2020. Di sebalik keengganan Mahathir, anak lelakinya Mukris yang juga Presiden Pejuang juga telah menyatakan bahawa parti itu bersedia bekerjasama dengan Bersatu atau parti pembangkang lain. PAS menggunakan Taliban demi meningkatkan imej Islamiknya, kata Ketua Bahagian Counter Terrorism I8 Cawangan Khas Bukit Aman Norma Ishak bercakap dalam webinar bertajuk Alumni Afghan Generasi Seterusnya Penilaian daripada SEA. Norma berkata PAS melakukan tindakan sedemikian apabila memuji kejayaan Taliban mengambil alih Afghanistan selepas tentera Amerika Syarikat berundur dari negara bergolak itu pada Ogos tahun lalu. Beliau merujuk kepada mesej tahniah yang dibuat naik oleh pengerusi jawatan kuasa Hal Ehwal Antarabangsa dan Hubungan Luar PAS Muhammad Khalil Abdul Hadi pada 18 Ogos. Khalil yang juga anak kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam ciapannya di Twitter berkata Taliban berjaya mencapai kemenangan tanah air mereka daripada cengkaman penjajahan tidak berperi kemanusiaan. Bagaimanapun, tidak lama kemudian, ciapan berkenaan dipadamkan. Mereka merangka naratif demi memberi kelebihan kepada parti, membentuk pandangan dan persepsi dalam kalangan Muslim di Malaysia. Jadi Muslim di Malaysia berfikir Taliban adalah okey sekarang, mereka akan baik-baik sahaja tanpa sokongan bersenjata. Pengiktirafan daripada parti itu terhadap perjuangan Taliban memberi petanda baik kepada pihak yang cenderung kepada keganasan di Malaysia. Bagaimanapun, beliau mengingatkan masyarakat bahawa kerajaan Malaysia belum mengiktiraf kerajaan Taliban di negara itu. Dalam kenyataan disiarkan lidah rasmi PAS Harakah pada 25 Ogos, Hadi mendakwa kepimpinan Taliban sudah berubah dan menuju ke arah yang betul. Beliau turut menggesa Muslim tidak terpengaruh dengan liputan berhubung Taliban oleh media barat yang disifatkannya sebagai media fasik. Pendirian PAS berhubung gerakan militan mengambil alih Afghanistan di sela warganet merujuk kepada nilai ekstremis Taliban membabitkan diskriminasi terhadap minoriti agama lain dan wanita. Seorang penganalisis meramalkan akan berlakunya perpecahan dalam PKR akibat perebutan jawatan kuasa timbalan Presiden antara Setiausaha Agung Saifuddin Nasution Ismail dan Naib Presiden Rafizi Ramli. James Chin daripada Institut Asia Universiti Tasmania berkata ini mengimbau kembali pemilihan terakhir PKR pada 2018 apabila parti itu berpecah antara Rafizi dan bekas timbalan Presiden Azmin Ali. PKR akan mengadakan pemilihan seterusnya dari 13 hingga 18 Mei. Pencalonan akan diadakan pada Sabtu. Chin berkata pemimpin PKR dan ahli biasa yang mencari pembaharuan mungkin akan menyokong Rafizi, tetapi yang lain mungkin khawatir dengan pelarasan yang dijangka dibawanya kepada parti jika dipilih. Apabila Rafizi berehat sementara daripada parti, ramai yang gembira. Kini beliau kembali dan ramai ahli bimbang. Jika menjadi timbalan Presiden, beliau akan membawa perubahan besar dan ini akan menjejaskan kedudukan mereka, katanya kepada portal FMT. Beliau berkata sama ada Rafizi atau Saifuddin perlu menang dengan majoriti kukuh kerana PKR tidak akan sedia untuk menghadapi pilihan raya umum jika berlaku perpecahan 50-50 dalam parti. Sebarang perpecahan dalam parti menjelang PRU akan menjadi bencana, katanya.
jawatan timbalan Presiden PKR kosong sejak Azmi dipecat susulan penglibatannya dalam langkah syaratan yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan pada Februari 2020. Apabila ditanya sama ada beliau berpendapat masih ada penyokong Azmi dalam PKR, Chin berkata beliau percaya kebanyakan mereka keluar apabila ahli parlimen Gombak itu meninggalkan parti itu. Apabila beliau berpindah ke Bersatu, beliau dapat menawarkan naungan dan dengan itu ramai ahli mengikutnya. Mereka juga diberi jawatan kerajaan. Jadi saya tak rasa legasi beliau masih kukuh dalam PKR, katanya. Chin juga berkata beliau percaya Presiden PKR Anwar Ibrahim dapat mengekalkan jawatannya dengan mudah kerana tiada sesiapa pun yang setaraf dengan ketokohannya dalam parti itu. Setakat ini, tiada sesiapa yang bersaing untuk jawatan tertinggi parti itu. Awang Azman Pawi daripada Universiti Malaya berkata beliau tidak menjangkakan perpecahan dalam PKR akan berlarutan selepas pemilihan parti. Bagaimanapun jika sebarang konflik berterusan, ia akan menunjukkan kurangnya kematangan politik dalam PKR, katanya. Mengulas mengenai pertembungan antara aktivis belia Adam Adli dan bekas aktivis pelajar Fahmi Zainul bagi jawatan Ketua Pemuda PKR, Awang Azman berkata ia akan menjadi pertembungan yang menarik untuk diperhatikan. Beliau menjangkakan kedua-dua menawarkan idea dan strategi untuk menarik pengundi baru. Mereka tidak sepatutnya berkempen seperti generasi lama. Mereka mesti membuktikan masing-masing boleh bersaing secara matang dan tidak mengulangi taktik lama dan konvensional yang bersifat defensif, katanya.